سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Imam, ahli jamaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita ruang masa untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu taman-taman syurga. Idza marartu bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala hilaqul zikr. Apabila kita melalui taman-taman syurga, Nabi suruh kita duduk. Sebahagian sahabat tanya, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Tak, kami nak tahu juga kenapa taman-taman syurga. Rasulullah jawab, taman syurga adalah majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada pagi pula. Pada waktu maghrib ini kita sama-sama tengok macam pagi pula, cerah boleh. Ingat pagi. Kita biasa memang garik semua. Tiba nampak cerah macam pagi pula. Pada malam ini, alhamdulillah, kita telah duduk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaqah zikir ataupun halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu, majlis kita berkumpul untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni disebut taman-taman syurga. Atas dunia ni ada satu tempat lagi taman-taman syurga. Tahu tak mana? Yang ada satu tempat yang Nabi sebut raudhatan min riyadil jannah. Tahu tak? Raudhatan min riyadil jannah. Taman-taman daripada taman-taman syurga. Iaitu di Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mimbar Rasulullah hingga rumah baiti, rumah dia adalah disebut taman-taman daripada taman-taman syurga. Kita hak duduk di Kelantan, hak duduk di Terengganu, hak duduk di Malaysia, hak duduk di pucuk-pucuk juru nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, kena naik kapal terbang. Tidak boleh terbang gitu je.
Dah naik kena kapal. Orang dulu naik kapal mana? Kapal selang. Kapal layar. Dah kapal bot dari kapal Napurung. Dah nak royaknya, nak khabar kepada kita, nak bagi tahu kepada kita bahawa sesungguhnya orang dulu nak pergi ke taman syurga susah. Kena naik pula kapal di Madinah, kena berebut pula. Nak tunggu giliran bukan boleh belakang. Kalau boleh duduk sama sedap. Dah, tapi kena duduk beratur, giliran, kena tumbuk juga, kena gacah juga. Ada pergi dah suruh gacah. Dah, tunggu tingnya, tapi kita tahu dah, aku tadi dah tunggu. Tak boleh-boleh lagi. Nak marahnya. Dah kadang-kadang ada orang jenis. Dah tahan lagi, patah balik bola. Dah lagi dah sanggup lagi. Sebab apa? Sebab susahnya. Sebab orang yang duduk di Masjid Nabawi, orang yang terpilih saja yang boleh dapat duduk lama ataupun duduk ketika mana salat fardu di Raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bagi pula kepada kita umat lain hak dak duduk di Raudah, hak dak duduk di Masjid Nabi. Dan orang Madinah, orang di Mekah boleh pergi Raudah. Kita nak pergi mana tak ada. Hak kita pergi ni majlis ilmu ni lah hak disebut Nabi SAW. Satu lagi. Yang satu lagi Nabi sebut taman daripada taman-taman syurga ni min riyadil jannah. Daripada taman syurga ni. Kan Nabi sebutkan tadi, kita baca hadis, iza marautu bi riyadil jannah, apabila kamu lalu di taman-taman syurga. Farta'u. Dah Nabi arah kepada kita, suruh kepada kita berhenti duduk singgah. Dah kira lah biar hak mari kuliah sekali pun. Hak cek ke, hak besar ke. Dah. Tak aku kecek kat. Mesti kata start mak cek. Cek lalu aku. Dah. Terang mesti gerah. Dah, jangan marah. Kalau marah aku lagi ya. Dah. Dah kira lah. Siapa-siapa pun hak mari peringatan kepada kita, hak duduk menghidupkan majlis-majlis ilmu ni, kita kena duduk. Bukan nanti Ustaz marcek je mari penuh surah. Penuh sejik. Tapi kalau orang lain mari, tidur. Duduk rumah. Duduk sembang kedai kopi. Tak kira siapa-siapa kena duduk majlis ilmu. Dah. Ustaz Mam ke banyak anak ilmu pun, ni pun nak belajar lagi. Dah. Orang lain banyak lagi ilmu. Orang-orang ulama, ahli-ahli ulama nak kita hak duduk di negeri Kelantan, Darul Naim ni. Dah, ya Allah Taala beri kurniaan kepada kita ramai para ahli ulama, para tok guru, para orang panggil asatizah atasizah yang mana yang boleh mendidik kita, mendekatkan kita kepada Allah Taala, menjadikan kita ni daripada manusia yang tak guna kepada manusia yang berguna. Ni baru kita berutuh hak duduk di negeri Kelantan. Dah, kita pun hak duduk Terengganu pun mari belajar Kelantan. Dah, tadi suruh kita tahu. Tadi dah. Kita orang panggil Ustaz Mak Kecek. Nama kita bukan Ustaz Mak Kecek dah. Dah, nama kita Muhammad bin Abdullah. Nama kita Muhammad bin Abdullah. Sama seperti mana nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, moga-moga kita pun ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad bin Abdullah. Kita ni duduk belum di Kuala Berang, Terengganu. Di Terengganu ni dia ada satu kawasan penempatan yang namanya kawasan Ulau. Kawasan Ulau ni orang bandar pun kadang-kadang tak faham dia cakap. Demo orang Kelantan, demo belum tentu demo faham. Orang kecek bahasa Ulu. Dah orang reti juga kecek Kelantan sikit-sikit. Demo ingat kau dah reti.
Kadang-kadang dulu kita ni jenis capur dah. Terengganu dulu kadang-kadang lekat-lekat. Duduk Kelantan lama, duduk setahun 2 tahun je. Tapi lekat bahasa Kelantan tu sampai balik kampung muni orang Terengganu ke orang Kelantan. Dah, tukar pula. Lepas tu dalam kuliah kadang-kadang orang keliru, kadang-kadang tumbik bahasa Kelantan, kadang-kadang tumbik bahasa Terengganu. Dah, tapi ni pekat Terengganu pula ni. Dah, tak apalah. Pekat bahasa mana pun bahasa kita. Tak apalah kita dah ubah. Kita ketika mana kita dengar ustaz kata, dah ustaz mak patutnya kena cakap ulu. Dah duduk ulu, kena hidup bahasa ulu. Kalau aku cakap mu dah faham pula. Dah faham. Orang bandar, orang Terengganu pun dah faham. Apatah lagi orang duduk luar daripada Terengganu. Malaikat dia ni asal ulau. Asal duduk kampung di negeri Terengganu tu sendiri, yang duduk di belah-belah Kuala Berang. Dia biasa dengan orang Kuala Berang. Tak apa. Tahu dah Kuala Berang mana? Kuala Berang ni adalah pusat yang mula-mula disebut, yang diceritakan tentang penemuan batu bersurat. Batu bersurat duduk di Kuala Berang tu, belah-belah kampung aku lah. Dah jauh. Di Kampung Buluh. Batu Kampung Buluh yang ada Kampung Buluh batu bersurat sebab temu batu bersurat. Lepas tu Kampung Buluh juga pada Atara. Banyak kampung juga situ pun. Nama Kampung Buluh belaka. Nak kabarnya di belah Kuala Berang asal. Kalau kita tengok dalam sejarah, di dalam dunia Malaysia ni sendiri, tanah air, tanah Melayu ni sendiri, Islam telah tersebar lama dah. Lebih daripada 700 tahun. Lebih daripada 700 tahun. Sebab apa? Sebab dengan ada pertemuan batu bersurat. Kita kata Islam tersebar awal-awal sekali di Melaka, betul tak? Betul tak? Melaka baru berapa ratus tahun. Kira dah sejarah. Aku kira ke sejarah. Dah. Memang kita kata Melaka 300 tahun. Dalam 300 ataupun 400 tahun kita pun dah ingat dah. Lama dah kaji sejarah. Nak kaji tanya orang sejarah. Tapi di negeri Terengganu ada lagi yang lebih awal, iaitu di Kuala Berang. Dah ada ulama mengatakan banyak sumber-sumber penemuan-penemuan yang ditemui daripada kajian sejarah ada di Kuala Berang. Cuma banyak dah panggil dilupakan, dihilangkan. Sebab itu ada orang kaji. Sebab apa berlakunya? Tahun berapa? Tahun 50-an ataupun 80-an gitulah, kita dah ingat dah. Tahun berapa? Yang mana sebab apa orang-orang ni, orang luar nak buat benteng ataupun kita kata Pangan Kenyir, Tasik Kenyir, tahu Tasik Kenyir? Sebab di dalam dia ada bahan-bahan sejarah yang nak ditutup. Sampai hari ni tak boleh temu. Dah duduk dalam air dah. Kapur orang duduk dalam tu. Kapur tu aku tak tanya aku duduk situ. Kampung dalam tu dia lebih kurang dalam 9 ataupun 10 kampung duduk dalam Pangan Kenyir. Hak pindah kampung di seberang. Macam saya sendiri ni, anak sendiri duduk di kampung Kuala Dura. Duduk di Kuala lah, bukan Ulu. Kuala. Kampung Kuala Dura. Tapi kalau orang tanya Kuala Dura mana? Kuala Berang. Sebab apa? Orang kata kampung belah Ulu tu balik. Hulu Terengganu. Sebab Hulu ke Terengganu. Belah Kuala belaka. Tu antara kita cerita tentang kampung kita, kawasan kita. Kenapa lagi nak tahu? Nak tahu kenapa lagi? Ada lagi nak tahu? Tempat belajar. Kita belajar kampung gitu, ya. Tak belajar luar. Kita belajar
sekolah biasa. Lepas tu duduklah ngaji bawah pondok. Dah. Di belah Terengganu. Lepas tu ngajilah dekat ni sekejap. Dah ngaji celuk orang panggil. Di Kelantan juga. Di belah-belah Rata Panjang. Lepas tu mana ya dia ingat. Oh, ngelah sekali sekarang ni kita duduk di Kuduki. Di mana? Kolej Universiti Darul Quran Islamiah di Kuduki. Dan insya-Allah kalau ada rezeki kita akan sambung. Dah di tempat lain lah pula. Dah insya-Allah. Alhamdulillah malam ni kita nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau banyak sembang dah jadi ke. Kita mari ni nak dengar orang panggil pengisian. Dah nak menghidupkan majlis-majlis ilmu. Ni antara pengisian kita nak bagi tahu kepada kita adalah kita duduk di akhir zaman. Di akhir zaman ini banyak cabaran, banyak dugaan, banyak orang panggil tipu halah. Yang tak dapat tidak cabaran ni kita akan lalui. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya sangat-sangat pusing. Sangat-sangat bimbang. Takut-takut dia duduk zaman yang Nabi sebut di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan tipu daya. Banyak orang panggil termakan-makan fitnah ini. Sehingga kan tidak kenal apa itu kebenaran, tidak kenal apa itu kebatilan. Mereka anggap kebatilan itu kebenaran, kebenaran itu satu kebatilan. Kita tengok hari ini ramai di antara ulama-ulama, orang alim. Mereka ni dah kita tengok isu-isu semasa hari ini. Orang alim dah boleh nak kuliah, dah boleh nak ceramah. Dah tahulah di Kelantan ni. Dah silap air bulan ia kena ban pula. Dah. Macam akulah. Kadang-kadang ada setengah-setengah tempat tak boleh masuk. Sebab aku kadang-kadang aku buat panas juga. Dah. Buat panas ni memang orang marah. Dah. Tapi aku tak mau kabur lah. Dah. Kalau aku kabur mana memang orang marah. Dah. Daya awak senyap sudah lah. Dah. Sebab kita pun masuk tempat panas juga. Kita dah buat panas dah, kita masuk tempat panas. Orang pun pakat tuju tempat tu. Orang situ je lah, negeri tu je lah, negeri lain tak ada. Dah. Mu kena cari diri yang pula mana. Tu. Hari ni kita nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Tak dapat tidak kita di akhir zaman kita kena ada asas keselamatan kita, iaitu takwa. Takwa ini utama. Tok Imam, Tok Khatib raja sebut. Dah ittaqullah. Tu dah aja dengar. Aja dengar dah. Dah aja dengar berat nana. Lepas orang bagi kulit, orang bagi kutubah dia tidur. Esok tengok orang mana tidur esok. Esok di mana? Tu lah. Aku pun nyanyuk dah. Dia ingat ni. Allahumma salli Muhammad. An Abi Najih ibn Ibad radhiyallahu Abi Najih al-Albad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah كأن موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بالتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الحديث حسن الصحيح. Alhamdulillah, daripada Abu Najih Al-Ibad bin Sariyah. Abu Najih adalah gelaran dia. Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
telah memberi nasihat akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitis air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat yang terakhir sekali bagi kami, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepadamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya dari kalangan kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat hidayah ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dan dengan gigi gerahan, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, yakni perkara bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu sesat. Riwayat Abu Dawud At-Tirmizi. Hadis ini mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat di akhir zaman ini, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kekacauan, perselisihan, iaitu zaman yang sedang menghadapi yang kita hadapi sekarang. Oleh itu, siapa yang mahu selamat, maka hendaklah mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebut di dalam hadis tadi. Nak kabar kepada kita ada beberapa nasihat. Hadis ini ketika mana salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengar satu berita, satu nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari, Rasulullah naik ke mimbar. Tahu mimbar? Mana mimbar? Ada apa? Oh, belakang. Belakang aku mimbar. Ada apa? Rasulullah naik ke mimbar. Lepas satu hari itu, udah mayang subuh, Nabi naik ke mimbar. Naik, dia bagi nasihat, bagi pesanan, bagi panggil penekanan. Macam-macam lah dia bagi. Cerita yang sekarang yang akan berlaku dan fitnah-fitnah yang berlaku di masa akan datang. Lalu siapa waktu zuhur, Nabi berhenti sekejap, Nabi semayang pula. Dan Nabi pun mayang fasali, maka Nabi semayang. Apabila Nabi semayang, Nabi sudah semayang, Nabi naik balik waktu zuhur. Dah makan, kita tanya bila makan? Tak ada dalam hadis tu dah sebut makan. Tak ada makan lagi. Dah. Nabi udah memang. Tapi sahabat abai baca tu. Kalau kita lapor ustaz. Dah. Ustaz panjang sikit je. Dak bala Jumaat. Dah. Oh ustaz ni dok tahu ni bala Jumaat ustaz. Dah. Pendek sudah lah dah yang panjang-panjang kuliah. Dah gitu. Ni Nabi terus lepas zuhur dibangun balik. Bangun pula khutbah, disampaikan, beritahu kepada masyarakat, kepada sahabat-sahabat tentang perkara-perkara yang akan berlaku. Perkara-perkara yang sedang berlaku, perkara yang patut kita hadapi dan cabaran ketika itu. Macam mana kita nak menghalaunya, macam mana kita nak menghalangnya, macam mana kita nak membentenginya, penyakit-penyakit dan sebagainya. Dah, apabila gitu, sampai waktu asar, Nabi pun turun mayang, naik pula balik, bangun pula, khutbah pula, bagi tahu pula perkara yang sama yang tadi. Panjang cerita dia. Sampailah waktu maghrib, Nabi pun sudah. Dah, lepas sudah, sahabat pun khabar ketika mana kami lepas daripada itu, ada di antara kami orang yang kuat ingatan. Kuat ingatan ni, dia ingat. Ada yang tak ingat. Ada sebahagiannya tak ingat. Macam kita lah. Dah lama orang baca kita ni, mari kuliah. Garis sekali, hari tu ingat. Lepas tu keluar daripada masjid, hilang. Ustaz tu ngajar apa? Tak tahu. Dia blebel apa dah. Contoh. Dah ustaz bagi nasihat apa? Contoh ustaz bagi nasihat tutup awak.
Oh, dalam kuliah tutup aurat sebab aku tutup aurat tak apalah. Tunduk agak belakang. Betul kena tutup aurat. Kena tutup aurat. Tutup aurat mana? Tutuplah. Dah, tutup pakaian biarlah tak nampak kulit. Dah, tak nampak bentuk tubuh kalau orang puang lah. Dah, dan orang panggil tidak orang panggil mendatangkan nafsu orang yang melihat dan sebagainya. Ya. Angguk dalam kuliah. Keluar kuliah buka pula. Dah. Tak ada dalam kuliah agak iyalah sebab dalam kuliah aku pakai tudung labuh. Dalam kuliah aku pakai jubah. Dah. Dalam kuliah aku pakai kain makeup molek. Dah, tutup aurat molek sampai lutut habis sampai bawah. Dah. Orang lelaki orang puan pun sama lelaki. Dah. Biasa aku kata ke orang puan. Dah tengok orang puan ramai malam ni dak berani nak kata. Dah. Dah aku duk balik mana aku lagi. Dah. Tak apa kita kata juga. Bukan ada kata. Kata untuk memberi nasihat. Bukan kata orang panggil nak marah ke orang puan. Dah. Sebab apa? Sebab kita ni sayang di antara kita sesama Islam. Dah. Begitu juga orang lelaki. Sayang ke bini tak? Sayang ke tak bini? Nikah lah. Duk nikah je. Kamu sayang. Dah. Kamu dah nikah lagi. Dah. Macam aku mana nikah lagi. Dah. Sayang tak bini? Sayang. Dah sayang bini. Jagalah bini. Jaga. Kenapa dia? Jaga aurat dia. Jaga. Aurat dia bukan dalam rumah. Luar rumah lah maksudnya. Dah. Jaga panggil makan minum dia. Dan sebagainya. Macam-macam lah. Tu. Sayang anak kita. Sayang ke tak? Sayang ke tak? Sayang lah. Dah. Aku tak kata sayang sebab aku tak ada anak. Dah. Nak ada anak warna bini. Tak ada lagi. Dah. Dah. Nak katanya. Kalau kita sayang anak kita. Dah. Kita jaga anak kita. Jaga benda. Bukan jaga bagi makan minum. Jaga agama. Hak lebih baik. Hak lebih penting. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut. Dah. Yang menyahudikan ataupun yang menasranikan seorang anak itu adalah daripada ibu bapa. Kalau mak bapak didik anak dia cara Islam yang baik, cara yang bagus, cara yang molek, cara didikan Islam yang betul, maka mak bapak tak akan menyahudikan dia. Maksud menyahudikan bukan hanya kata dia ni ikut agama Yahudi, tak. Sebab tak ada didikan. Tak ada didikan apabila tidak mencari helah untuk sama-sama mencari agama yang disebut agama Islam. Sebab tu kita duduk di Malaysia ni sebut Melayu. Kenapa? Islam. Sebut Arab belum tentu Islam. Cegi kapal. Aku dah gigi orang kata. Dah. Dia kata, dia kata Lubnan. Ada kapal. Arab, cakap Arab. Macam kita Arab dia lalu. Islam lalu. Mu ingat Arab Islam lagi. Sebut Arab belum tentu Islam. Tapi sebut Melayu, Islam. Hebat Melayu. Tapi ramai mana orang mutak. Hari ni tak ada nak sebut Melayu. Dah orang Melayu pun mutak. Merosokkan bangsa. Mulianya bangsa Melayu kerana apa? Kerana Islam. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya. Dah. Sebab dia ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Sayyidina Umar ni kalau dia lalu satu lorong, iblis tak lalu, syaitan tak lalu lorong tu. Kalau dia lalu kat bakar. Kalau Sayyidina Umar lalu jalan tu, iblis tak lalu jalan. Nak kata hebatnya Sayyidina Umar sampai tahap iblis syaitan takut. Dah hebat ke Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata sebenarnya Umar ni tidak hebat. Dia kata dia Umar sebenarnya tidak hebat. Umar hebat kerana mana? Kerana Islam. Umar hebat kerana mana? Kerana Nabi SAW.
kerana bawa agama Islam, kerana menebarkan agama Islam dan duduk dan bersama dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Sebab tu kita kena hebat. Jadi rasanya bangsa satu, bangsa kaum, apa? Golongan yang disebut bangsa puas, bangsa yang terbaik. Sebab apa? Tahu tak sebab apa? Sebab Nabi. Sebab Nabi. Tak, biasanya kita soho sebab ya kita. Kita hebat sebab tok kita. Anak punya tu. Tu anak tok guru ni, ahli ulama ni. Nak kabarnya, sabarlah hebat. Sebab tok ia hebat juga. Tu dah. Setengahnya. Dah. Dah aku bukan tok guru, dah yang kabar gitu. Dah. Nak kabarnya, nak rayak kepada kita. Orang lain hebat kerana keturunan. Betul tak? Kerana keturunan. Tetapi Nabi SAW hebat. Dia kerana Nabi ni keturunan dia hebat sebab Nabi. Faham tak? Ke tak faham? Pening kepala aku rasa. Ustaz ni cakap kenapa lah? Nabi SAW hebat sebab keturunan. Mulianya Abdul Muttalib, mulianya Hashim, mulianya Kilab, mulianya Abdul Manaf, mulianya Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebatnya Nabi, dan mulianya bangsa Quraisy kerana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kat bangsa Quraisy yang paling bangsa sekali, yang paling jahat sekali. Lepas tu kalau kita tengok dalam sejarah bangsa Quraisy ni, kalau dia kata nak perang, tak akan mundur belakang. Perang. Lagi tu dia dok naik tu dia dok menang, dia akan serang. Tu golongan Quraisy. Dia tak kira pia betul pia tak dah. Dia kira nak menang. Faham tak? Lepas tu puak-puak Ansar, puak-puak Aus dan Khazraj, dia nak sangat puak-puak Quraisy jadi tulang belakang mereka. Ketika mana puak Aus, puak Khazraj, dia minta dengan puak-puak Yahudi. Dah minta bantuan. Dia balah kat seteru. Lama mana seteru? Lebih daripada 100 tahun balah. Aus dan Khazraj. Balah. Tiba-tiba dia nak ambil. Dia pun pergi temu dengan puak-puak Quraisy. Ketika tu waktu haji. Waktu haji, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia pun kepeng masuk Islam. Puak-puak Aus mari dekat. Dia puak-puak Quraisy. Dia kata, mu bahasa Quraisy? Yes, bahasa Quraisy. Orang penduduk Mekah? Ya. Dia kata, saya nak minta bantuan. Baik, pergi bertemu dengan Rasulullah. Sayyidina Ali dah tahan dulu, bawa pergi ke Rasulullah. Lepas tu puak Khazraj pula gitu juga, bawa bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya beriman dulu. Sampai ada tu bersatu. Dah berbalah. Tengok hebatnya Islam. Dah. Apa kalau kita tengok dari sudut sejarah asal, apa dia nak minta juga bantuan dengan bahasa Quraisy? Sebab apa? Sebab bahasa Quraisy, kalau dia berpegang dengan janji, dengan ikatan, dia akan pegang selama-lamanya. Gitu ibarat dia. Tak kira mu betul mu ke sana, kira mu duduk bawah naungan aku. Sekarang ni mu dalam bawah jagaan aku, maka aku wajib melindungi kamu. Gitu ibarat kaum Quraisy. Tetapi ketika itu Islam telah selebar. Sayyidina Ali ambil kesempatan daripada dia, boleh bawa Islam, agama Islam di sana. Tengok. Nak kabar kepada kita mulianya bangsa Quraisy kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana kita tengok hebatnya Quraisy ni, tak, kerana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya bangsa Arab, bahasa Arab. Sebab apa? Sebab Nabi juga. Dah bahasa syurga adalah bahasa
Dan kalau orang Arab tak beriman, orang ni pula mulia tak? Tak mulia. Tak hebat. Tak beriman. Nak hebat pun ni. Tak ada hebat. Dah ada orang learning lah. Bukan orang dulu, orang learning. Dia kata, Ustaz, baik kita baik dengan orang kafir. Dah. Baik dengan orang kafir, hak baik. Daripada orang Islam, orang soleh, dia kata. Betul tak? Betul dia jawab itu. Boleh tak begitu? Tak boleh. Tak betul. Nata kafir, itu tak kafir. Jahat juga. Sebut kafir ni kufur kepada Allah Ta'ala. Faham tak? Kufur dengan Allah. Dah kufur dengan Allah. Hak tu sejahat-jahat ni. Biar baik pun, biar padi pun. Dah, biar mu bagi sedekah banyak mana pun. Dah, mu bagi minum banyak mana pun. Kalau jahat situ. Dah, tapi dari sudut kebaikan, bagus. Dah, bagus lah. Dia dah cara ni, dah cara ni. Dia ni secara baik dengan kita. Bagus. Itu kita kena manfaat. Sepatutnya kita kena ikut dia juga. Ikut kebaikan yang dia buat. Bukan ikut agama dia. Bukan mulia-muliakan dia. Dah, kita pula hak jadi bengong. Kata Islam, tapi merosak kat Islam. Merosak kat Islam. Ni hari ni ramai manusia hari ni namanya Islam tapi rosak agama Islam tu sendiri. Orang kafir nak beriman warna dengan Islam. Nak ikut warna ciri-ciri Islam. Dia kaji-kaji, semua ada dalam Islam. Hak dia beramal-beramal, semua ada dalam Islam. Cuma dia tak beriman je dengan agama Islam. Tetapi dia tengok orang Islam sendiri, hak kenapa dia beramal dengan Islam. Dah, dari sudut kebesaran. Kita tengok dari sudut kebesaran sudah. Tengok di luar-luar negara. Bukan kita nak kata luar negara tu beriman. Dah. Kita tengok di Singapura sudah. Tandah boleh tidur. Orang kata lah aku nak pergi lagi. Dah. Orang kata dah ada sasaran kita ni hak jenis kerja di luar. Dah kerja kedai makan apa dia kata. Tanda dia. Setelah anda rasa debu pun tak ada. Mu tahu lah debu pun tak ada. Dia kata lah. Aku dah tahu betul. Dah tahu dah pergi lagi. Terang lagi pula lepas ni. Negara siapa? Memang dulu Malaysia. Dah, dan ni dia beritahu. Islam kafir. Kafir. Kasar kafir bukan Islam sudah. Lembut sikit. Dah, benda tulis je. Dah, dok cerdik dengan bodoh sama. Sama je. Dok cerdik, lembut sikit. Bodoh. Awak dulu. Padahal benda sama je. Dok pandai dengan pandai lain. Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Lari pula tajuk aku. Dah. Nak marah je punya bahasa ni. Dah jadi. Dah. Balik mula kita. Kenapa Nabi sebut? Ketika mana sahabat minta nasihat. Dah. Nasihat. Kenapa nasihat Nabi? Lepas tu dia minta. Lepas dia dengar apa yang Nabi khabar peristiwa yang berlaku di akhir zaman, dia nampak. Dia minta dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, mu bagi ke aku nasihat. Yang mana nasihat ni seolah-olah nasihat yang terakhir bagi kami. Tak ada benda lain dah. Benda lain kami tak boleh nak buat dah. Sekurang-kurangnya kami boleh beramal dengan ni. Kenapa dia? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Dah. Wa in ta'ammara alaikum abdu. Mu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Aku berwasiatkan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa bukan hanya sebut. Mudah sebut. Aku sebut mudah. Tapi nak buat takwa dalam diri kita. Nak letak takwa dalam diri kita. Tak mudah. Macam orang kata lah. Mu nak syurga ke nak neraka? Jawab. Nak syurga ke nak neraka? Nak syurga. Semua nak syurga. Tapi berapa ramai mana orang buat pekerjaan yang menyebabkan jauh daripada syurga? Ramai tak? Ramai. Tanya orang jahat.
hak berzina, tanya, mu nak syurga ke nak neraka? Tanya dia. Nak syurga? Dan kalau kita tanya adalah surah, mana syurga berarti bagi surah. Surah buat sejid. Dah tanya adalah sejid ni. Memang kata nak syurga, sebab mari sejid, berarti mari. Sebab nak berubah, sebab nak jadi lebih baik. Biar baik nak buat, nak jadi lebih baik lagi. Dah. Lepas tu kita tanya hak ni, tanya hak belum-belum. Hak dulu ajahan. Kalau kita kata, mu berzina, mu ahli neraka, marah dia. Marah. Dia kata, mu minum arak, mu ahli neraka. Marah dia. Betul tak? Marah kalau kita kata, mu ni ahli neraka, minum arak. Marah dia. Marah tak? Kenapa dia marah? Sebab dia nak syurga. Nak syurga. Tengok. Nak sesuatu tetapi tak buat sesuatu. Tak boleh. Macam kita lah. Nak minum air. Kalau tak ambil air ni, tu buat dahulu. Alhamdulillah. Dah tekak ni. Satu minum air tu. Alhamdulillah. Dah, nak minum air. Tiba-tiba tak suat dalam mulut. Tak jadi. Tak jadi. Dia nak tambah. Boleh kau. Biar kita tambah diri tak apa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu kita kata, nak minum air. Tapi dah buat. Nak minum ni dah masuk dalam mulut. Tak, faham dah. Tadi mudah je sebab aku nampak air. Benar aku nak kamu buat nasi ni. Tak. Tak ada nasi air mudah aku boleh suap lalu. Tak. Contoh kita kata nak makan nasi. Tapi kalau kita tak ambil tangan, tak usah, tak nanok, tak suap dalam mulut, boleh makan tak? Boleh kenyang tak? Tak. Begitu juga kita. Kata nak syurga. Tapi tak buat perkara ahli syurga, tak dapat. Biar mengaku nak syurga pun. Kita ngaku nak syurga tapi tak buat perkara ahli syurga, tak dapat. Kata nak air, kita kecuh air. Dibuang air, contoh. Nak air tapi kita kecuh air. Air ada dah, teruk air. Faham tak? Ada air, teruk air. Bermakna dia buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan dia buat perkara yang Allah Ta'ala larang, seolah-olah dia nak kepada neraka Allah Ta'ala. Dia kata tak mahu neraka. Tapi buat juga. Faham tak? Kita faham ni? Susah juga kalau aja ni tak faham ni. Tak. Faham tak? Faham. Kalau dia mau faham tak apa. Sudah situ. Baru tambah. Dah habis. Masuk yang kedua pula. Yang kedua Nabi sebut wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdu. Dengar patuh taat. Ikut perintah pemimpin. Tak suka dengan pemimpin, tak boleh. Wajib kita kena suka. Gua ni pula ustaz. Dah, pemimpin tu jahat. Jahat dah yang kira. Jahat tu dah yang ikut. Dah. Ikut perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Bukan perkara yang mungkar, perkara yang tak boleh, yang jahat. Pemimpin. Batu kita kena faham. Ikut pemimpin bukan ikut dua jahat pun kita ikut atas orang jahat. Tak boleh. Mana boleh. Begitu juga bab taat kepada ibu bapa. Taat wajib ibu bapa, wajib ke sunat? Wajib. Tetapi kalau dia suruh perkara yang jahat, perkara yang haram, wajib tak kita kena taat? Tak wajib. Haram pula kita taat.
Kita tengok seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair. Kenal? Kenal tak Mus'ab bin Umair? Bukan namamu. Tak. Mus'ab bin Umair ni salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Yang mana Mus'ab bin Umair, dia ni anak orang kaya. Dan dia ni anak manja mak pak dia. Anak manja mak pak dia. Mak dia ni manja dia ni. Hak lain, adik-beradik yang lain kira anak emas ha. Dalam keluarga dia ada anak emas. Dan anak emas ni tak payah orang dia goyang kaki. Lepas tu dia puas-puas dia pergi cari agama yang namanya Islam. Akhirnya mak dia tahu dia anut agama selain daripada agama nenek moyang dia. Mak dia marah. Mak dia kurang dia. Dia tetap dengan Islam. Mus'ab bin Umair ni, kalau orang nak kenal dia ni, orang smart. Dah, dia jenis smart, jenis makai, tahu makai. Dah, Rasulullah tengok Allah. Tak ada kalau orang jenis makai-makai ni, jenis kemah ni, Mus'ab. Dah, pakai baju pula, baju panggil fashion. Dan ni baju ni apa fashion? Fashion ni aku dah kenal nama baju. Tak. Tapi kalau baju jersey boleh juga aku tahu. Dah dan ni orang ni nak nampak tengok dia berpuas menang. Dia berpuas. Dah. Contoh. Dah. Bau ni banyak kau kalah pun. Dah. Ia ada main biasa dah. Dah. Contoh kita kata dah. Liverpool ke Man U ke, kita jenis minat baju. Baju kenapa tengah tok ni? Baju kenapa? Biasanya baju orang tok ni. Kenapa orang tok ni? Nak kata tok ni? Kenapa? Ada kenapa? Dong mari dalam kepala otak aku. Dah main apa? Jenis passion kita kata. Dah kalau kadang-kadang orang tengok benda tu molek dia pun nak juga. Tapi kalau benda ada pakai banyak lah ni. Dah baju passion lah ni baju kerak sini, kerak sini, kerak sini. Tu dah ya kira, tu dah kira. Tapi jenis Mus'ab ni jenis orang smart. Orang handsome. Apabila orang handsome ni, dia jenis rapi kamu. Dah dia bergaya. Ada gaya, jalan pun gaya, orang kaya kan. Dah, Rasulullah tengok tiba-tiba ketika mana ia duduk di Madinah Munawwarah, Rasulullah tiap kali ni Rasulullah kenal kepada Mus'ab. Tengok Mus'ab, Rasulullah sedih, tubik air mata. Sebab apa? Sebab Mus'ab ni dah pernah hidup susah. Kenapa dia nak? Boleh belaka. Kita dah dapat tahap tu. Nak pakai kapal terbang? Boleh. Siapa berdarah atas kapal terbang? Contohlah. Dulu tak ada kita kapal terbang. Dulu unta. Nah, nak unta? Boleh unta. Nak benda ni? Boleh benda ni. Tiba-tiba dia masuk Islam. Dia tak dapat benda tu. Dia dapat apa? Dia dapat agama. Dia dapat Nabi SAW sahaja. Hatta kekayaan tak dapat. Miskin. Kau. Dia kisah dia sebenarnya aku nak cerita bukan kisah dia, nak cerita kisah dia dengan mak dia. Mak dia ni marah dia sehingga kan mak dia ni kurang ni, tak mau makan, tak mau minum. Dah tengok Mus'ab ni pun sayang ke mak. Dah anak mana tu sayang mak. Dah tengok mak dia tak makan tak minum, berkurang diri, tak mau makan tak mau minum. Mus'ab suruh makan, tak mau makan. Dia kata selagi mana muda berubah, tak tukar agama kamu, aku takkan makan dan minum. Biarlah aku mati. Mus'ab jawab apa ni? Tahu tak? Dia jawab, wahai ibuku, jika Allah Ta'ala bagi 100 kali nyawa kepadamu, dah 100 kali nyawa sekalimu, Allah Ta'ala cabut satu persatu nyawa tu, dah aku tak akan beriman siapalah yang ke-100 sekalipun. Aku tak akan keluar daripada agama yang aku anuti, iaitu agama Nabi SAW. Tak akan beriman kepada agama lama.
agama yang dibawa oleh nenek moyang yang tak tahu daripada mana. Mak dia dengar kereta ambak tu. Dah, buat apa aku kurung gini? Buat apa aku dak makan, dak minum? Dah semata-mata sanggup tengok anak aku ni. Dah tambuh ikut juga. Aku mati saja. Gitu. Ibaratnya lalat diambak Musa. Dalam keadaan ada satu helai pakaian sahaja. Nabi tengok kadang-kadang ada dalam hadis ni cerita tentang bahayanya kemewahan ni. Ada dalam hadis ni, dalam kitab 40 hadis, dia ada sebut cerita Musa. Nak khabar kepada kita, nak ayat kepada kita, walaupun dah wajib taat Musa ni, taat mak dia, patuh mak dia, tapi dalam bab agama tak wajib taat. Dalam bab akidah tak wajib kita kena ikut. Kita kena keluar daripada agama semata-mata kerana sesuatu. Dah batu agama ni ia maha daripada segala-galanya. Dah mati kita dalam agama untung. Atau orang nak batu dalam mukadimah saya hak mula-mula kali, ya ayyuhallazina amanu, dah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Taala dan jangan ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan Islam. Hak ni sebenarnya. Kita duduk atas dunia ni, beriman, beragama ni, kita buat amalan ni supaya apa? Supaya kita istiqamah tu mati dalam apa? Islam. Tu yang pertama kita sebut. Taat dan patuh. Patuh kepada pemimpin yang mana yang melaksanakan arahan daripada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ulama bahas pemimpin yang macam mana wajib taat? Pemimpin yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Bermakna kalau kamu taat kepada pemimpin yang mengikuti Allah dan Rasul, bermakna kamu telah mengikuti Allah dan Rasul. Tu bukan barang kita ingat saja-saja kena taat. Tak. Kita taat pemimpin yang taat pada Allah, taat pada Rasul, mengikut perintah Allah, mengikut perintah Rasul, bermakna kita telah taat kepada Allah dan Rasul. Satu ketaatan. Tu baru yang kedua, panjang pula. Aku nak bahas tu panjang. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan dikhabar bahawa sungguhnya mu akan lihat satu masa ada banyak perselisihan, banyak ikhtilaf, dah banyak perbalahan, dah banyak perselisihan dan sebagainya. Perselisihan kita tengok tak dapat tidak kena kembali kepada agama. Dia tak akan jadi selisih kalau kita kembali kepada agama. Hak jadi selisih sebab apa? Tak kembali kepada agama, tak kembali kepada ajaran Islam. Kita tengok hari ni Islam ni jadi orang panggil tunggal langgang. Sebab apa? Islam tak tunggal langgang. Umat Islam yang tunggal langgang. Sebab mereka tak kembali kepada Islam yang sebenar. Hak ni jadi liberal, hak ni jadi sekular, hak ni jadi macam-macam jenis. Hak ni jadi Wahabi lah, hak ni jadi ni lah, macam-macam. Tak kira lah. Hak ni jadi Syiah lah, hak ni jadi Khawarij lah, hak ni jadi Jabariyah lah, macam-macam jenis. Ya sebenarnya yang nak satu je, Islam yang bertegak di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Al-Ijma', qiyas, ataupun disebutkan Nabi sebut dalam satu hadis dan Al-Jamaah. Golongan mana yang terselamat? 73 golongan. Golongan Al-Jamaah. Siapa Al-Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan ni selamat. Alright. Islam kok. Tak. Ni disebut Islam saja pecah. Tak. Tu. Sebab tu kita kena bersatu atas dasar Islam yang benar-benar Islam. Bukan hanya Islam kelong tak. Tu yang kedua kita sebut.
Yang ketiga, panjang kalau aku nak dia lewat dah ni. Tak tahu apa. Awal lagi. Ya azan awal ke sini. Awal azan sini. Kita biasanya pukul pasal gini rasanya pukul melang dah. Ni pukul 50 baru. Biasa kita berhenti pukul melang. Nah, awal lagi ya. Dah. Sampai subuh. Apa aku? Tak. Kita dah lepas subuh aku tidur. Dah, aku dah mula balik. Aku cara lepas subuh tengok ada. Aku buka batas tu ada. Dah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ni apabila gitu mu kena berpegang teguh dengan siapa dia? Sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kena ikut sunnah Nabi. Ketika tu tak ada hal lain yang lebih selamat kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut sunnah Nabi bukan hanya hak Nabi sebut je, hak Nabi buat dia juga. Sebut sunnah ni banyak kenapa? Sunnah ni kenapa? Hadis Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, benda panggil diam Nabi. Dah. Teguran Nabi tu sunnah lah tu. Semua ada pada Nabi adalah sunnah. Kehidupan Nabi pun sunnah. Sebab apa? Contoh macam kita sebut serbang. Tak serbang. Serbang ni ada orang kata bukan sunnah sebab ada orang-orang. Memang ada orang-orang. Tapi apabila Nabi pakai jadi sunnah. Faham ke tak? Macam kita belajar usul dia panggil Allahumma salli ala Muhammad. Qawaid fiqhiyah ke usul fiqh. Dah. Kadang-kadang adat tu boleh jadi hukum. Kadang-kadang asal ya adat, tiba-tiba apabila satu-satu perkara ia boleh jadi hukum. Tengok contoh, ada setengah-setengah tempat kita dah awal ada orang kata di belah Allahumma salli ala Muhammad. Negeri Sembilan rasanya. Tak silap lah. Negeri Sembilan. Orang lelaki tak boleh tersaka. Tanah tak boleh. Kalau ada lelaki tak boleh. Kena bagi ke perempuan. Mana boleh gitu? Dah. Kena bagi ya. Tahu ke tak? Tahulah. Lebih kurang gitu lah. Lebih kurang. Lepas tu, dah. Orang kata Kelantan ada ke? Ada tak? Ada? Ada wujud tak ada? Dah. Asalnya, adat dia memang gitu. Warna-warna tanah memang kena apa? Dah. Warna hukum nak warna gini. Ya adat ni memang gitu. Kita nak elok daripada adat nak jadi hukum. Nak jadi boleh. Syarat dia kena bagi ke faraid. Hak asal daripada hak lelaki tu apa tu kena bayar. Faham ke tak? Apa tu kena bayar. Hak kita bagi tanah cukup dah. Ikut faraid cukup. Pekat, comel, molek. Tiba-tiba ikut kuasa tak boleh. Tapi orang puan tu wajib kena bayar. Bayar siapa? Bayar kepada hak lelaki-lelaki itulah. Ada wajib lelaki. Dah. Walaupun dia orang lelaki boleh dua, orang puan boleh faham tak? Contohlah, ni mudah cerita. Tabu panjang-panjang. Dah. Tiba-tiba orang puan kena boleh ambil belaka. Tiga-tiga dia belaka. Dah. Tiga-tiga dia belaka. Dah tanah saja. Semua hak dia belaka. Dah tanah je ada. Dah. Tiba-tiba nak orang lagi ni. Orang puan kena bayar hak dua lagi. Hak bagi dua tadi tu walaupun boleh dia belakang tanah, dua ni dia kena bayar. Dah jadi boleh tak boleh. Hukum ni boleh syarat dibayar. Dibayar harga tanah tadi. Asal tak boleh. Mana boleh ikut faraid haram lah. Dosa lah. Mana boleh ikut dah gitu. Faham tak? Itu kadang-kadang
benda-benda tu kita tak boleh nak elok. Tapi bab sunnah ni mu elok dak elok memang dia molek. Dah, mu pakai mu tak mu pakai. Mu dak pakai pun tak apa. Tapi perkara tu lebih baik. Kita kata nak ikut Nabi, tapi pakaian pun tak sama macam Nabi. Dia kata pakaian, percakapan tak sama macam Nabi. Dia kata percakapan, kehidupan pun tak sama macam Nabi. Kata nak ikut Nabi. Tak? Tu. Sebab tu kita kena kembali kepada sunnah Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Yang terakhirnya disebut kenapa dia? Adu 'alaiha bin nawajis. Disuruh berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Dan umpamanya kita gigi hang itu gigi sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Tak lillah. Dan yang terakhirnya wa iyyakum muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya perkara-perkara baru ni kita kena tolak, kena buang, kena jauh perkara bidah. Tahu perkara bidah? Raja dengar dah bidah. Raja dengar dah. Kalau orang dulu-dulu kan budak-budak buat berdoa sungguh budak ni. Berdoa. Asal ambil daripada bidah. Benda tak boleh. Benda tak bagus. Tetapi nak disebut bid'ah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bid'ah yang diada-adakan selepas aku mati, ia ada. Yang aku tak ajar dan agama tak ajar. Allah Taala tak suruh dia buat. Perkara bid'ah, perkara yang baru yang Nabi tak buat, dia buat. Oh banyak ustaz, Nabi tak buat ustaz. Dia naik kereta. Mana ada zaman Nabi naik unta kan? Tu kiah boleh naik kereta. Dah, kenapa? Dia kata bid'ah dari sudut agama. Memang itu memang duduk dalam agama. Kehidupan kita ni kehidupan agama. Bangun tidur sampai ke tidur balik pun agama. Kehidupan kita ni agama. Takkan kita kata tu bab agama, bermakna kita masuk kereta tu agama. Keluar daripada agama, keluar kereta baru masuk agama mula. Dah boleh gitu. Dah. Balah gitu pula. Dah mana cerita? Perkara bid'ah. Perkara di sini perkara bid'ah iaitu bid'ah dhalalah. Batu Imam Syafi'i rahimahullahu taala membahagikan darban dua perkara, dua bid'ah. Bid'ah yang pertama disebut bid'ah yang dicela, yang buruk, yang dikeji, yang tidak ada daripada dalil, daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aksar. Tidak ada. Ulama-ulama pun tidak menyebut, tidak ada qiyas, tidak ada ijma' ulama pun kata boleh. Maka di sini disebut bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah macam kita baca muqaddimah tadi, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiap-tiap perkara bid'ah itu dalalah sesat. Tiap-tiap perkara yang sesat itu tempat dia neraka. Beken memang. Ustaz, orang tanya kita ustaz, tahlil, maulud Nabi, ada orang kata bid'ah tu, ada cerita. Kenapa lagi? Aku nak tanya lah, Aku nak berkhabar ia bid'ah, aku nak suruh jawab. Tahlil tu ada apa dalam ni? Orang makan nasi. Tu. Lepas baca Quran makan nasi. Tu lah. Lepas tu kenapa dia? Baca Quran. Baca Quran. Lepas tu baca zikrullah. Lepas tu baca tahlil. La ilaha illallah tu tahlil tu. Lepas tu baca benda. Baca doa. Salah kenapa? Kena tanya. Salah kenapa? Buat para mati. Dah kalau hidup mati pun, dia mati lama dah kita buat. Dah apa Kenapa? Salah kenapa? Kita adat kita buat. Kita adat nak awal dah.
tahu kita kata wajib buat tahlil budak wajib. Benda sunat ah. Haru, benda haru. Tak. Benda haru boleh buat. Tak mau buat tak apa, tak mau buat sudah. Kalau mau buat dapat pahala. Dapat pahala buat apa je? Sebab baca Quran. Ke bidak baca Quran? Tak saja. Ke ada Nabi kata tak boleh baca Quran? Ada? Tak ada. Ke ada Nabi kata tak boleh? Lainlah kalau majlis, sebut majlis tahlil. Gidang. Tak buat. Tu sebut. Tu baru bid'ah. Tu bukan bid'ah, bid'ah nak mampu. Tak. Tu. Nak kabur kita sendiri jawab tak bid'ah. Baca Quran. Nabi suruh kita baca Quran. Baca zikir Allah. Nabi banyak ada hadis yang berkaitan suruh kita berzikir. Dan kita raja dengar kan. Tak siap orang nyanyi lagu ni. Ringan di mulut, berat di timbangan. Tak. Berat di bizang lah timbangan. Lepas tu, kenapa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tu zikir Nabi suruh. Berat amalan banyak. Dan kita baca subhanallah, subhanallah. Tasbih. Tahu tasbih? Bukan buah tasbih ni. Tu nama tasbih. Subhanallah, subhanallah. Nama tasbih. Lepas tu kita siapa panggil tasbih. Ni bukan tasbih, ni kayu. Kalau ni kayu. Koka contoh. Ni koka. Tak. Dia apa orang panggil tasbih? Sebab orang ni je orang pegang koka buat butir bulat-bulat gini. Orang baca subhanallah, subhanallah. Betul orang tasbih. Dia orang panggil tahlil ke? Sebab apa? Sebab tiap kali orang panggil, orang jemput orang mati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nama la ilaha illallah. Dah kalau kata tahlil tu bid'ah. Bahaya juga tu. Bahaya. Sebab nama la ilaha illallah. Kalau mu jenis tak faham akidah agak rosak tu. Dah, tidak ada Tuhan malaikat Allah. Kalau mu kata bid'ah tahlil, bid'ah, tidak ada Tuhan malaikat Allah. Betul. Dah. Aku ni kabur. Dah. Tu. Nabi kata benda aku dah ayat dia buat. Tu di tempat-tempat dalam neraka tu bukan bab ni. Dah. Ya nak kata bab ni pula. Dah. Ni. Lepas tu perkara bid'ah di sini, bid'ah yang tidak ada dalil, tidak ada asas. Contoh. Dah. Kita ni Ustaz, boleh tak nak mayang subuh 3 rakaat? Rasa rajin gini. Dah. Belum-belum ni nak mayang lagi mayang isyak. Kita nak mayang isyak 6 rakaat Ustaz, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh lah. Tak ada ijma' dah. Nabi pun ajar dah. Dah. Tu baru bid'ah dalam agama. Buat pandai-pandai, buat bijak, ajaran sesat. Tu baru bid'ah. Bukan benda perkara-perkara hak molek. Malaikat tak ada dalil. Disebut bid'ah yang tidak ada dalil, yang tidak ada asal, yang tidak ada contoh daripada agama, maka dia bid'ah. Nak kata tahlil bid'ah, ada tak zaman Nabi kata tahlil bid'ah? Ada tak? Ada tak? Ada Nabi larang kita buat tahlil? Tak ada. Sebab Nabi dah tahu, dia kata. Kalau Nabi tahu mungkin Nabi marah. Mu tahu mana? Buat bijak. Tadi mu kata kalau mu kata tadi mu kata kalaulah perkara tu bukan daripada aku, mu ada kat agama selain daripada aku, maka aku nak kata mu kata aku kata, maka Nabi sebut aku letak mu bersedialah tempat di dalam neraka. Dah siap-siap buat tempat dalam neraka. Aku nak kata mu kata. Ni mu kata ni. Kalau Nabi ada contoh kita kata, jikalau Nabi ada, memang kita tak boleh nak kabur jikalau. Dalam bab tasawuf tak boleh. Jikalau ni jenis lemah. Faham tak? Tapi nak sebutnya, nak bagi
Mudah otak kita bikin. Kalau kita kata, jikalau Nabi ada zaman tu, dah, zaman sekarang ni, adakah bidah? Bidah tak? Orang suka kata, tak boleh, susah. Tak boleh. Kita tahu mana? Rasulullah kata tak boleh. Kita, tahu mana? Kalau mu kata, mu tahu. Rasa Rasulullah dah lagi mana? Sahabat banyak perkara. Sahabat buat, Rasulullah tak marah. Anas bin Malik. Ketika mana Sayyidina Umar lalu tengok Anas bin Malik mayat-mayat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gegar kapur. Baca mayat-mayat kuat. Kejung mayat. Tak, contoh. Tak. Tiba-tiba baca kuat. Sayyidina Umar udah dia bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pas takbir 4 kali tu, dia pun tarik telinga Anas. Tarik buat temu Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, dia buat perkara hamba dah ajar. Sayyidina Umar ni bekeng. Dia tak boleh. Benda Rasulullah dah ajar buat pandai-pandai tak boleh. Lalu Rasulullah tanya, betul ke? Anak kamu buat apa? Aku baca benda semayang. Ketika mana solat jenazah tu aku semayang baca kuat. Dah baca Fatihah kuat, baca selawat kuat. Dah baca doa kuat. Ketika mana dalam semayang. Dah. Sebab apa? Baik kata sebenarnya kalau aku dah baca kuat, orang belakang-belakang aku orang jadi makmum ni, jahil belakang. Kalau aku dah baca kuat, dia tak boleh nak ikut. Dah erti kadang-kadang semayang. Dah nak lepas daripada fardu kifayah dan fardu ain tadi. Faham tak? Dengar gitu Rasulullah pun senyap. Tak ada benda. Marah tak? Tak marah. Lepas pada tu, zaman Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ke atas. Jadi penasihat. Bukan orang barang-barang. Anas buat perkara Rasulullah nak buat tu. Atau Rasulullah diam tu, bermakna Rasulullah setuju. Dah, hari ni Rasulullah bukan tak tahu. Sebab tak zaman Rasulullah sekarang. Faham ke tak? Tapi ada dalil-dalil yang berkaitan yang Rasulullah suruh baca Quran, suruh ni. Dah Allah Ta'ala kata baca doa molek dan sebagainya. Tu. Panjang pula wallahu alam. Cukup 9 minit ingat 9 ni. Dah. Sekadar itulah untuk kasihan kita pada malam ni. Dah. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf banyak kalau ada salah silap, ada hak terkasar bahasa, ada orang panggil hak terasa hati tu, minta maaf lah. Dah. Kadang-kadang orang panggil tak sepala. Tak sepala nak warna, tak sepala gak bebas, dah pala lain. Dah. Pala aku dengan pala mu dah lain. Tapi kadang-kadang kepahaman lain-lain, berbeza pahaman ataupun berbeza fikiran dan sebagainya, minta maaf banyaklah. Mungkin kita bagi ni nasihat. Dan adil nasihat. Dan agama ni nasihat menasihati. Moga-moga saya nasihat untuk tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala dan juga untuk diri saya sendiri. Moga-moga kita beramal dengan agama Islam dengan yang sebenarnya. Dan apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang lemah yang kuat itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, daripada panggil nafsu yang jahat ni, daripada kata-kata yang orang panggil datang daripada entah mana. Takut-takutlah kita tak tahu kita dalam cakap ni ada salah silap, ada hak tersinggung ni kita tak tahu. Dan minta maaf banyak dah. Tu dari kelemahan dari saya sendiri dah. Wallahu a'lam.